pada hari ini. Boleh doktor? Boleh. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wassahbihi wasallim. Yang berbahagia Dr. Muhammad Nur Al-Sufi bin Romli, penceramah jemputan khas kita pada hari ini. Yang dihormati Tuan Haji Muhammad Fauzi bin Tahir, yang di-Pertua PIBG SMK Bandar Uda Utama. Yang dihormati Yang Berusaha Puan Suhaila binti Abdullah, Pengetua SMK Bandar Uda Utama. Encik Rosli bin Miskam, Penolong Kanan Pentadbiran. Puan Nur Hazizah binti Halil, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Puan Nur Hayati binti Latif, Penolong Kanan Co-Curriculum. Puan Rashidah binti Muhammad Saud, Penolong Kanan Petang. Guru-guru ketua bidang, barisan AJK PIBG, rakan-rakan guru dan AKP, serta para ibu bapa yang amat-amat dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Uda Utama Gemilang. Baiklah hadirin sekalian, ucapan aluan dan selamat datang ke program dalam talian keibubapaan, modul Ibu Bapa Terbaik Anak Hebat. Alhamdulillah, setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Ilahi dengan izinnya, segala perancangan jawatan kuasa kerja, gabungan antara SMK Bandar Uda Utama dan juga PIBG SMK Bandar Uda Utama memastikan program hari ini dapat diterjemahkan menjadi satu realiti. Justru berpelantarkan medium dalam talian atau online, kita bersua secara maya dalam kesatuan membawa satu nawaitu dan objektif yang sama. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, program kita pada hari ini adalah inisiatif dari SMK Bandar Uda Utama dengan kerjasama yang sangat kuat dan padu Persatuan Ibu Bapa dan Guru ataupun PIBG SMK Bandar Uda Utama sebagai satu medan perkongsian ilmu. Hadirin yang dihormati sekalian, umum mengetahui situasi semasa yang sedang berlaku di negara kita, pelbagai cabaran yang mendatang dari pelbagai arah dan sudut. Namun begitu, setiap cabaran haruslah ditempuh dengan sikap yang positif kerana kita yakin dan percaya setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya, sama ada secara tersurat maupun tersirat. Dan setiap pihak haruslah kekal dalam skop tanggungjawab masing-masing, sama ada sebagai guru, ibu bapa maupun sebagai seorang anak. Jadi, bertepatan dengan tajuk program kita pada hari ini iaitu modul Ibu Bapa Terbaik Anak Hebat, menampilkan penceramah jemputan yang cukup arif dan diharapkan dapat memberikan informasi yang akan membajai jiwa kita untuk terus berperanan sebagai ibu bapa yang berjiwa besar. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi menambah keberkatan program pada hari ini, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Cikgu Nasrul Farizwan bin Husin untuk menitipkan bacaan doa. Sama-sama kita aminkan. Majlis dengan segala hormat mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Auzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka samiul alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim. Ya Karim, Ya Wadud, sesungguhnya kami berhimpun pada pagi yang mulia ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur, sama ada nikmat sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan program modul Ibu Bapa Terbaik Anak Hebat pada hari ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu menghadapi cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Cikgu Nasrul Farizwan bin Hussein atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita pada hari ini diberkati dan diganjari dengan pahala yang melimpah ruah, insya-Allah. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah sekalian, tanpa melengahkan masa, tirai atau cara majlis kami singkap dengan mempersilakan yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Fauzi bin Tahir yang di-Pertua PIBG SMK Bandar Udak Utama untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Puan Pengetua SMK Bandar Udak Utama Puan Suhaila Abdullah, penceramah kita pada hari ini Dr. Muhammad Nur Al-Sufi Romli, guru-guru kanan, guru-guru sekolah, ibu bapa, penjaga pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sebagai wakil PIBG sekolah terlebih dahulu ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah dan kesudian penceramah kita meluangkan masa untuk berkongsi ilmu, pengetahuan, pengalaman dan tunjuk ajar kepada kami, keluarga besar SMK Bandar Udak Utama. Kami berharap juga agar program seperti ini dapat diadakan selalu dan memastikan semua pihak dapat bersama membantu terutama pelajar mencapai kecemerlangan dari segala sudut. Saya berharap agar semua dapat memahirkan diri dengan norma baru kehidupan, iaitu program secara virtual atau maya ni. Akhir sekali tahniah kepada pihak pengetua dan guru-guru yang menjayakan program ini. Dan akhir sekali terima kasih juga diucapkan kepada ibu bapa yang sudi untuk menghadirkan diri pada program hari ini. Okey, sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Haji Muhammad Fauzi bin Tahir yang di-Pertua PIBG SMK Bandar Udak Utama atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Para hadirin, ibu bapa dan rakan-rakan guru yang dihormati sekalian, tiba masa yang ditunggu-tunggu untuk ucap tama kita pada hari ini. Sebelum saya menjemput dan mempersilakan penceramah jemputan kita, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan beliau. Beliau mempunyai latar belakang pendidikan dari pelbagai bidang dan pelbagai peringkat, termasuk ijazah kedoktoran bimbingan dan kaunseling, sarjana pendidikan bimbingan dan kaunseling, sarjana muda sains serta pendidikan kimia. Beliau juga pernah mengikuti pengajian pondok di negeri Kelantan dan Terengganu. Merupakan pengarah urusan Champion Training and Consultancy Sdn Bhd serta pengasas modul Ibu Bapa Terbaik Anak Hebat. Diakui mempunyai kepakaran dalam bidang konsultansi, kepimpinan, motivasi, komunikasi, bimbingan dan kaunseling, team building, kekeluargaan, pengurusan stres dan juga pengurusan masa. Beliau yang dimaksudkan adalah yang berbahagia Dr. Muhammad Nur Al-Sufi bin Romli. Baiklah hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis dengan penuh takzim menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Dr. Muhammad Nur Al-Sufi bin Romli
untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada Tuan Pusmajlis Cikgu Muhammad Nur Hafizi bin Mak Hassan dan kepada pengetua kita Puan Suhaila binti Abdullah, kepada YDP PIBG Haji Muhammad Fauzi bin Tahir, kepada AJK, kepada guru-guru pentadbir, kepada guru-guru, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik yang saya kasihi. Selamat pagi. Tak ada jawab pun. Jawab dekat ruangan komen. Dekat komen jawab pagi. Sebab kita nak hari ni saya tak nak cakap seorang. Saya nak semua yang berada di hadapan skrin ini kita sama-sama berkomunikasi. Jadi cara dia bukan berkomunikasi melalui audio, tapi kalau boleh nak minta tulisan tu. Nampak macam lah tak cakap seorang. Sebab bila kita berada dalam online ni, kita rasa macam berseorangan. Kalau tak percaya, tanyalah cikgu-cikgu yang ada, yang buat PDPR, yang buat program-program bersama pelajar. Dia lain daripada kita berada di hadapan. Dan insya-Allah hari ini kita nak cerita suatu tajuk yang sangat hebat, sangat luar biasa, yang mungkin akan bakal mengubah hidup ibu bapa dan juga adik-adik pelajar sekalian. Okey, jadi alhamdulillah tadi kita dah mendengar kata-kata daripada pengerusi, kita juga dah mendengar daripada YDP PIBG kita dengan pesanan yang simple, ringkas tapi senampak cukup padat. Tak tahulah kalau tak dengar juga. Okay. Jadi sebelum saya nak mulakan apa yang kita nak bawakan pada hari ini, iaitu ibu bapa terbaik anak hebat, saya boleh tak saya nak minta dulu pada ibu bapa, minta anak yang duduk sebelah tu minta pergi ambil pen dan kertas. Sebab apa? Sebab apa yang saya kongsikan hari ni, kalau tak tulis rugi sangat-sangat. Dia kena tulis dan kita tampal. Tampal dekat tempat yang senang dilihat supaya kita boleh amalkan. Bukan hanya dengar ini, tapi kita nak buat tindakan yang mungkin bakal mengubah kehidupan kita walau apa juga keadaan. Sebab sekarang ni kan kita tahu bahawa COVID-19 ni, ramai orang macam-macam dah perangai. Daripada baik, dah jadi macam kurang baik. Sebab apa? Inilah yang berlaku apabila kita tak ada penyesuaian. Jadi insya-Allah macam mana nak buat penyesuaian ni? Kita tambah ilmu kita. Khususnya sekarang ni saya tahu perkara ataupun gejala yang utama yang berlaku di kalangan pelajar kita ialah tak datang PDPR. Bukan tak payah datang pun, buka PDPR. Tapi itulah kadang-kadang nak buka pun tak buka-buka. Kadang-kadang cikgu macam cakap seorang. Pernah saya dapat saya dapat satu luahan perasaan daripada seorang guru. Dia kata dia satu kelas tu 30 orang. Sekali buat kelas 2 orang dia ada. Allahu Akbar. Sedih cikgu. Jadi hari ni kita nak mengambil ruang dan peluang ini untuk sama-sama kita belajar. Lepas ni bila kita cakap je anak kita, hari ni ada kelas, anak kita terus buat. Dan adik-adik sebelum akan sedia akan kata tak payah tunggu mak ayah cakap lah, kita buat sendiri. Sebab apa? Senampak sekarang ni bila kita tengok bila belajar melalui PDPR ni, ramai kata tak faham. Dia bukan masalah faham tak faham dik, bukan masalah tak faham ibu bapa, tetapi apa masalah ialah kita masuk je. Dengar, mungkin tak faham hari tu, tapi bila kita dengar apa yang cikgu kita cakap, mungkin itu merupakan satu cetusan. Bila kita buka buku, hari ni tu yang cikgu cakap, hari tu tak faham. Nampak? Dia bukan soal banyaknya belajar, tetapi soal banyaknya berkat. Okey. Dia dah tulis belum? Saya saja cakap kosong ni sebab apa? Nak tunggu ambil kertas dengan pen. Dah ambil belum? Boleh tak saya nak tanya sikit? Dah minta ibu ayah, kalau ada guru pun boleh respon juga sama-sama.
Dah ambil pen dan kertas belum? Kalau dah, cuba jawab sikit, dah ambil. Boleh? Lepas tu saya pun buka YouTube sama-sama ni, tengok. Tu dia, macam tak ada orang lagi yang respon ni. Boleh? Respon dah ambil kertas. Sebab apa saya perlu beritahu perkara ni? Ini kajian kajian menunjukkan tulis. Kalau dah ada kertas, pen tu tulis. 80% kejayaan dimulakan dengan persediaan. Okey, dah ambil. Tu dia. Dah ramai dah tulis tu. Okey, cantik. Jadi tulis perkataan ni, saya ulang sekali lagi. 80% kejayaan dimulakan dengan persediaan. Sebab itu saya tak terus masuk pada topik perbincangan kita. Saya tak terus beri teknik-teknik pada mak ayah. Tapi saya nak kita sama-sama bersedia dahulu. Sebab apa? 80% kejayaan dimulakan dengan persediaan. Kalau kita tak bersedia, cakap macam mana sekalipun memang tak dapat. Macam anak kita, adik-adik bukan yang berada di SMK Bandar Udara Utama lah, bukan. Ini cerita dia mungkin kat luar negara kot. Cerita dia apa? Kalau bangun tidur, nak belajar PDPR pukul 8, bangun tidur pukul 7.59. Mana celak mata terus buka PDPR. Lepas tu dengar cikgu cakap, rasa-rasa dapat. Okey, sebab kita tak ada persediaan. Sebab itu kalau boleh kita sebelum mulakan apa-apa, kita sediakan diri kita dulu, sediakan minda kita dulu, sediakan alat tulis dahulu, sediakan jiwa kita nak belajar dulu. Baru boleh berjaya. Sebab saya yakin dan percaya semua orang nak jadi hebat dan berjaya. Betul? Jawab. Jawab dekat ruangan komen. Jawab kat ruangan komen. Betul tak betul? Semua orang nak jadi hebat dan berjaya. Betul tak betul? Tu dia. Okey, siapa yang jawab? Maksudnya apa? Maksudnya dia dah mula buat tindakan. Hari ni kita ada 123 orang yang berada di YouTube sekarang. Sekarang ni sedang menonton ni. Saya yakin dan percaya kalau 123 orang respon dekat YouTube tu, dah sedia tadi kan, apa dia, dah tulis baik, okey semua. Kalau respon di bahagian YouTube tu buat sesuatu nampak macam simple, tetapi itulah sebenarnya tindakan. Itu nama dia apa? Tindakan. Jadi kalau tindakan kecil ni kita tak boleh buat, saya yakin dan percaya lepas daripada program ni, slot ni, bila saya bagi teknik, mak ayah akan terus buat tindakan tersebut. Tapi kalau hari ni nak tulis pun saya, okey pun tak, susah nak buat. Tu susah juga nak buat tindakan lepas ni. Sebab tulis pula perkataan ni apa dia? Tindakan yang besar dimulakan dengan tindakan-tindakan yang kecil. Okay? Memang banyak tulis sikit, bukan kita suruh apa. Tapi kalau rasa malas tulis, nanti boleh dapatkan e-book saya. Saya nak bagi e-book percuma nanti. Nanti habis-habis program nanti kita bagi, InsyaAllah. Okay? Kita ada e-book percuma. Nak ke tak nak ni? Kalau nak, respon dulu. Okay. Jadi memang saya banyak main respon, saya minta sangat respon sebab saya takut cakap seorang diri. Saya nak sangat kalau boleh kita sama-sama. Kalau ada soalan pula, tiba-tiba tengah saya cakap ada soalan, kalau ada soalan tanya terus. Saya yakin dan percaya nanti Cikgu Hafizi sebagai pengurusi majlis kita hari ni, dia nanti ditanya saya lah. Saya tak nampak sangat. Sekarang bila cakap ni kita tak sempat nak tengok dekat apa majlis sosial ni. Tapi mana kalau boleh cikgu, nanti kalau ada soalan tu terus cikgu beritahu je. Beritahu ada soalan tak? Boleh cikgu? Boleh cikgu? InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Sebab kita takut kalau tengah-tengah cakap ni, bila kita nak tunggu sampai habis. Contohlah kata kita habis pukul 11.30 ni kan, kita habis baru ada soalan, kadang terlupa dah nak tanya apa tadi. Jadi gini, senang, kalau ada soalan terus tanya. Jadi dia taklah kata terlupa ke jadi basi ke, dah tak ada lah. Tak ada cerita dah tu. Jadi gitu. Mak ayah jangan malu, jangan segan. Hari ni bukan kita nak dengar ceramah sangat, saya nak sembang-sembang dengan mak ayah. Saya nak berikan apa kata ilmu ni secara santai-santai je. Kita tak nak lah
orang kata terlalu ni sangat, tak apa, relax. Badan tu belakang tu duduk relax-relaxnya. Tu geliat sikit pun boleh, tak masalah. Tak nampak pun. Okey. Jadi hari ni tajuk yang kita pilih ialah ibu bapa terbaik anak hebat. Ini merupakan satu modul yang biasa saya dah bawa modul ni lebih kurang 5-6 tahun dah. Benda ni saya dah bawa lama dah. Dan banyak perubahan-perubahan, kajian-kajian semasa dah kita masukkan. Dan alhamdulillah sebahagian besar yang betul-betul ikut apa yang saya cakap melalui modul ni, alhamdulillah dah ramai anak-anak ni berjaya. Saya tak tipu, tak cerita orang lain, saya cerita diri saya, anak saya. Saya ada 3 orang anak. Anak saya umur 6 tahun, 3 tahun, nak dekat setahun. Dah 9 bulan tak. 11 bulan, dia lahir pada bulan 8. Nak dekat dah ni, 10 hari lagi. 10 hari lagi setahun. Okay, saya nak cerita pada anak pertama saya umur 6 tahun. Walaupun saya tahu kebanyakan mak ayah yang berada di depan saya ni mungkin anak-anak dah besar dah. Ada yang nak ambil SPM tahun ni kan, ada yang macam-macam lah. Tapi saya nak cerita dia, kalau budak pun kita boleh buat teknik ni, orang besar pun boleh kita guna, insya-Allah. Pelajar-pelajar pun boleh, tak masalah. Okay, apa yang berlaku pada anak saya bila saya gunakan modul yang saya sendiri buat ni? Alhamdulillah, pada waktu umur dia 4 tahun 10 bulan, dia dah khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran, bukan membaca Al-Quran, dah khatam. Dan dia khatamkan Al-Quran tu dalam masa 2 bulan saja, bermula dengan Iqra. Iqra dia habiskan sebulan, Al-Quran dia habiskan sebulan. Dan alhamdulillah dia mudah dengar cakap. Bila mudah dengar cakap memang senang nak berjaya. Ni adik-adik yang dengar ni, dengar cakap saya. Kalau adik-adik nak berjaya, dengar cakap mak ayah. Mak ayah tengok anak cakap, faham? Mak ayah cakap kat anak sebelah. Ada tak anak tu? Kalau tak ada, panggil kejap, duduk sebelah. Tak lama, sejam je. Jangan mak ayah je dengar. Saya nak kalau boleh sekarang ni, duduk satu keluarga depan skrin. Tak kisahlah handphone ke apa, duduk je. Sebab tu saya kata sekarang ni persediaan mak ayah kena ada orang panggil apa tu? Stand tu, memang kena ada. Jadi tengok ramai-ramai. Kalau dapat cari kabel, cucuk dekat TV. Itu lagi nampak besar lah. Okay. Jadi nak ceritanya, panggil semua dengar apa yang saya cakap. Jadi tak ayah, mak ayah nak ulang 2 kali. Sebab apa yang saya cakap ni bukan untuk mak ayah je. Saya akan cakap ni sekali dengan pelajar. Tapi fokus saya pada mak ayah. Okay? Sebab saya nak bagi teknik ni, mak ayah bila buat, anak senang dengar cakap. Itu yang pertama. Yang kedua, anak nak berjaya. Kadang-kadang zaman sekarang, saya tahu semua nak berjaya. Tapi tak ada buat tindakan nak berjaya. Dia nak berjaya dan akan buat tindakan untuk berjaya. Itu yang best tu. Yang ketiga yang paling best sekali, dia boleh meningkatkan lagi rasa kasih sayang pada mak ayah. Ini paling best. Sebab saya yakin dan percaya bila anak-anak kita rasa kasih sayangnya lebih pada mak ayah, dia pasti akan dengar setiap apa yang mak ayah cakap. Dia akan pasti membalas setiap jasa yang mak ayah berikan. Tu dia. Tapi kenapa kadang-kadang anak kita tak dengar cakap? Kenapa anak kita kadang-kadang dia kata sayang, tapi tu lah sakit hati kita je tahu. Itu yang berlaku kan. Sebab apa? Saya faham lah. Ini semua dah banyak berlaku dan saya juga ada klinik kaunseling. Biasa mak ayah datang jumpa saya, inilah cerita dia. Anak kadang-kadang nampak tak ada apa, okey lah, tapi itulah geram je rasa. Tu dia. Jadi insya-Allah saya akan cerita juga pengalaman-pengalaman saya nanti insya-Allah. Okey, tapi saya nak kembali balik yang saya gunakan modul pada anak saya tu. Saya buat dia, saya gunakan sampai hari ni alhamdulillah dia dah khatam. Itu jadi di bulan 7 itu dia dah khatam 6 kali. 6 kali dia dah ulang-ulang Al-Quran selama setahun tu, dan 6 kali khatam. Saya juga rasa malu dengan dia. Saya pun tak sampai 6 juga khatam. Tapi dia dah 6 kali khatam. Allahu Akbar. Dan yang saya dahsyat ni, saya pun tak tahu kenapa ini berlaku. Dia bila tak ada kerja sekolah, dia minta kerja sekolah. Bila cikgu beri kerja sekolah, suruh buat 1, dia buat 10. Lain macam ni kan. Itulah yang berlaku. Tapi rasa okey tak okey ni? Okey tak okey kalau ilmu ni kita praktikkan pada anak kita? Rasa-rasa nak tak kalau saya bagi pilihan nak ke tak nak ni?
nak cuba jawab sikit, saya nak. Kau boleh bagi cap lock. Tulisan besar. Okey, saya nak. Baru-baru nampak sungguh-sungguh. Okey, kita tengok berapa orang nak. Okey, kita buka YouTube juga ni, tengok berapa orang nak ni. Okey. Dia lambat sikit, saya tahu. Dia biasanya kalau dia masuk tu lambat sikit, tak apa, jangan risau. Okey. Jadi InsyaAllah ramai nak. Okey. Ada pun respon nak. Okey, cantik. Okey. Jadi saya untuk kali ni saya nak buka slide. Okey, boleh. Kalau boleh saya terus share slide saya. Saya share slide saya. Okey, mari kita tengok slide saya. Ni dia. Okey, semua nampak slide saya. Okey, semua nampak slide saya. Okey, cantik. Okey. Saya namakan dia sebagai rahsia keluarga hebat, ibu bapa terbaik, anak hebat. Panjang cerita. Okey. Jadi mari kita tengok sebenarnya hari ni ni dah kenal saya belum? Tadi saya yakin pengurus majlis dah kenalkan saya, boleh panggil saya Dr. Sufi. Ada yang panggil saya Dr. Sufi Ramli, ada yang panggil saya Ustaz Sufi, ada juga yang panggil saya Sifu Sufi. Boleh panggil semua. Dia kadang-kadang kalau ada orang jumpa saya nampak macam ustaz tu jadi ustaz lah. Dia kadang-kadang biar pagi ustaz, malam pagi doktor, malam jadi ustaz. Sebab saya juga mengajar masjid dan surau, tapi sekarang tak boleh mengajar lah sebab PKP kan. Setengah dah COVID ni tak boleh lah, makin tinggi sekarang. Okey. Dan saya juga merupakan seorang bomoh. Bukan bomoh yang syirikah. Saya ustaz sengaja tauhid. Petang ni ada kitab tauhid buka. Jadi saya pengamal perubatan Islam. Bukan yang akad kelapa tu, bukan. Pengamal perubatan Islam. Kadang-kadang gitulah. Saya tengok anak ni, kadang masalah psikologi. Kadang-kadang ada juga masalahnya menyebabkan makhluk halus. Jadi mak ayah kalau ada ilmu ni, insya-Allah. Jadi anak yang kena makhluk halus tu insya-Allah hilang, rajin terus. Rajin terus belajar. Okey, tu kita cerita belakang siapa nak ilmu tu. Hari ni kita nak cerita ilmu lain. Ilmu psikologi. Okey. Jadi sebelum saya nak mulakan lagi, saya minta semua kena senyum. Kena smile. Tak apa senyum lepas skrin tak. Masalah ada anak-anak, ada semua tahu. Saya minta senyum. Okey, boleh senyum sikit. Pandai tak senyum tu? Okey, tak pandai tu. Saja sikit. Cara senyum 3, sebut 3. Tu dia baru comel. Okey, seterusnya. Saya laju sikit sebab masa tak sempat. Masa kita tak banyak ni. Jadi saya minta maaf kalau terpaksa bercakap laju. Boleh pun majlis saya cakap laju sikit macam ni, okey tak? Ke nak kena slow sikit? Okey, macam mana majlis? Okey tak? Boleh. Boleh cakap macam ni? Boleh. Nak lambat sikit takut tak sempat kejar ke apa? Okey, boleh? Okey, boleh. Kalau kata okey dah okey lah. Sebab memang saya cakap laju sikit sebab bangsa. Sebab saya asal daripada Terengganu. Orang Terengganu ni kadang-kadang cakap laju sikit. Jadi minta maaf lah kalau saya terkeluar bahasa Terengganu atau terlaju sangat. Tolong stopkan saya. Tolong beritahu. Boleh Mesir? Okey. Boleh, insyaAllah boleh. Boleh, insyaAllah. Okey. Brain gym tak sempat. Kita nak salah kalau ada masa lebih, saya nak ajar macam mana kita nak meningkatkan potensi otak kita. Sebelum belajar, kita kena sediakan otak juga. Tapi tak sempat lah hari ni. Tak apa. Siapa berminat nanti kita ejah lain kali insya-Allah. Okey. Seterusnya kita ni dia. Ini rahsia kejayaan. Rahsia kejayaan mudah saja. Dengar cakap saya. Ini bukan saya yang reka, tak. Ini ialah kajian. Okey, nak berjaya 2 je kita kena tahu. Yang pertama ada kaedah, teknik, strategi yang betul. Tetapi tak cukup ada ilmu je. Tak cukup ada teknik je. Tak cukup ada strategi je. Dia kena tambah dengan yang kedua, namanya tindakan. Sebab tu awal-awal tadi saya tekan sangat, mak ayah tolong ambil kertas tulis semua. Itu tindakan. Tolong tulis dekat apa YouTube semua. Tu tindakan nama dia. Okey. Barulah terhasilnya kejayaan. Okey, nampak? Tu. Okey. Jadi apa yang kita nak cerita hari ni,
kaedah, teknik, modul hari ni saya cerita. Tak apa, tak masalah. Yang mak ayah kena buat di rumah adalah tindakan dia. Tak ada cara lain lah. Hari ni kita dah beri dah, insya-Allah. Okey. Apa yang kita nak belajar hari ni? Kita nak belajar satu formula. Okey. Formula nama dia ENEK. Tulis. ENEK. Tulis. Apa ENEK ni? Okey. Saya pergi yang pertama. E apa dia? Asuh dengan betul. E apa dia? Asuh dengan betul. Okey. Yang kedua adalah N. Nak kena sentuh. Ni paling penting ni. Okey, yang ketiga, amalkan contoh yang baik. Jadi mak ayah kalau nak anak kita rajin, kita kena tunjuk rajin. Kalau nak anak kita cinta pada ilmu, mak ayah hari ni kita kena tunjukkan kita cinta pada ilmu. Nampak? Biar tunjuk sungguh sikit. Mak ayah jangan nguap pula depan skrin, nampak anak kata mak ayah pun sama. Tak ada. Kita jangan buat gitu. Kita tunjuk, mak ayah lebih semangat pada anak-anak hari ni. Jadi anak kita kata malu kita. Gitu. Nampak? Jadi apa yang mak ayah buat, anak akan contoh. Okey. Seterusnya yang ketiga adalah kena sentiasa doa. Kena sentiasa doa. Tu cerita dia. Okay, ENEK. Tapi hari ni saya jangkakan saya tak sempat nak cerita semua. Saya akan ambil mana yang perlu, yang sangat-sangat kritikal, yang diperlukan oleh mak ayah. Jadi kita pergi A dulu, apa asuh dengan betul ni, kita cerita teknik. Macam mana nak bagi anak-anak kita suka belajar, dengar cakap, tenang hati kita. Okey, mari kita tengok. Yang pertama ialah panggil anak dengan panggilan yang baik. Kenapa anak kita kadang-kadang kurang mendengar cakap kita? Kenapa anak kita bila kita suruh dia buat PDPR, dia ada je alasan macam-macam. Bukan ada apa pun kerja, tapi tu lah cerita dia. Macam-macam. Dia macam tak dapat. Tak masuk. Sebab apa? Sebab ini komponen pertamanya ialah panggil anak dengan panggilan yang baik. Panggilan yang macam mana? Yang pertama saya minta mak ayah tolong panggil anak dengan doa. Apa maksud dia? Panggil anak dengan doa bermaksud panggil anak tu dengan ada maksud. Kadang-kadang kita panggil anak kita nama Muhammad, kita panggil Mat. Tak jadi. Mat maksudnya mati. Muhammad yang terpuji, lain tu. Okey, jadi panggil Muhammad, sedap. Muhammad, kalau panggil nama penuh lagi sedap. Muhammad Ayub, nama anak saya kedua. Muhammad Ayub. Jadi panggil terus nama dia, tu doa pada anak kita. Buat gitu je tak masalah. Kalau kata ada panggil abang, along, angah, boleh, tak masalah. Itu namanya panggilan yang ada tanggungjawab. Dia tahu aku angah, aku alung. Jadi dia ada panggil tanggungjawab. Okey, tak masalah. Ni yang kadang-kadang maksud tak kena atau tak ada maksud, tu yang susah cerita. Okey, boleh tak boleh mak ayah boleh respon sikit tak? Boleh respon. Okey tak okey? Boleh tak panggil anak dengan panggilan yang baik, ada maksud. Itu yang pertama. Yang kedua pula, ini buat benda ni tak berubah anak kita. Tapi kena buat istiqamah, jangan buat sekali dua. Buat sampai mati. Okey, yang kedua pula. Yang kedua, dengar betul-betul. Yang kedua adalah tambahkan. Bila panggil anak, sekurang-kurangnya kita kena panggil anak tu, tambahan pada anak kita, nama anak kita tu di belakangnya perkataan sayang. Sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Kena ada perkataan sayang pada anak kita. Contoh, Ali sayang, datang sini. Gitu. Bila kita nak tegur, contohnya anak kita tak susah bangun tidur pagi-pagi kan. Budak sekarang memang susah bangun tidur. Nak kejut dia. Cakap, adik, bangun dek. Dek, bangun dek. Sayang, bangun. Nampak? Kita tambah sayang, bangun. Nampak? Kita tambah perkataan sayang di belakang. Tak bangun juga. Tak apa. Sebut 2 kali. Sayang, bangun. Tak bangun juga, tak ada masalah. Ambil air, tiruskan kepada kepalanya. InsyaAllah sejuk kepalanya. InsyaAllah bangun. Kalau mengamuk, peluk dia kuat-kuat.
Cakap sayang, mak buat ni sebab sayang. Oh, lain macam. Okey, pernah buat tak? Mak ayah, siapa kat sini sebenarnya buat teknik ini yang anak dia susah nak bangun? Kalau buat, ada lagi lain? Ada. Tapi sebagai satu dulu lah, cukup dulu. Okey, boleh? Sebab ingat kalau mak ayah, peranan kita untuk anak berada di PDPR ni ialah pastikan anak kita bangun pukul 7. Kita kena tetapkan syarat, kena tetapkan satu peraturan di rumah bagi anak yang belajar bangun pukul 7. Atau senang kata lepas subuh jangan tidur. Pegang ni. Tulis. Tapi kalau ada masalah, anak masalah juga, dia nak tidur juga lepas subuh ataupun memang tak bangun subuh tu saya cerita lah. Bangun lambat, ada kaedah dia. Nanti kalau siapa nak tanya apa kaedah dia, kita tunggu soal jawab. Saya ingat pengusi boleh tak saya buka soal jawab 10 minit terakhir? Okey tak rasa saya? Pengusi okey tak? 10 minit terakhir kita buka soal jawab. Boleh? Boleh. Memang itu yang kita rancang. Saya takut kita cakap kadang-kadang shock sendiri. Ada mak ayah dia nak tahu teknik lain, kita cakap benda lain pula. Jadi kalau ada soalan tu kita lebih menjurus. Tahu oh ini masalah utama ni. Okey, jadi kita bagi 10 minit terakhir. Ni berapa minit dia tinggal. Okey, saya teruskan. Jadi tambah perkataan apa? Sayang pada anak. Itu sangat penting. Sebab apa perkataan sayang ni sebenarnya dia mampu untuk menghasilkan energi positif. Bila kita sebut perkataan sayang ni, dia rasa hati lebih tenang. Kita sebut pada orang tu akan rasa lebih tenang. Sebab dia sayang ni satu perkataan yang sangat-sangat beraura positif. Begitu, sebab itulah saya minta sangat kalau boleh apa je perkataan nak minta tolong ke apa, sebut perkataan sayang. Memang jadi. Kalau yang India panggil celom. Celom tu sayang. Saya belajar mana? Saya dengar katalah mak ayah saya, bukan mak saya, ayah saya keturunan India. Rasa ada muka keturunan India tak? Rasa-rasa. Cuba tengok. Tak berkata tak apa nak macam mana. Tapi kata ayah saya lah. Kata saya ada keturunan. Tu boleh, bukan boleh cakap. Tahu dia 2-3 perkataan. Tapi biasa kalau sebab ceramah, saya buat ceramah motivasi, ceramah apa, biasanya India suka. Tak tahu kenapa. Ganas kot macam saya. Kita bukan ganas, sebenarnya kita tegas. Dia kadang Melayu ni dia baik sikit. Kadang-kadang ada pernah cikgu lah dia cakap kat saya. Dia kata apa? Kenapa biasa waktu sebelum ni lah anak tak pergi sekolah, jadi mak ayah tak tahu nak buat apa dengan anak. Jadi cikgu pergi datang rumah tanya, ni kenapa tak kejut anak? Mak ayah kata apa? Mak ayah kata saya pun dah tak tahu nak buat apa dengan anak saya. Nampak? Kadang pening juga. Mak ayah tak tahu. Bayangkan mak ayah pun tak tahu macam mana nak buat dengan anak. Macam mana cikgu nak buat kan? Jadi gitu. Maknanya kadang mak ayah baik sangat. Saya tengok banyak. Bagus anak orang Melayu. Tapi baik tu dia teknik. Dia bukan kadang-kadang dengar ni saya buat satu ayat dia tulis perkataan ni. Mak ayah sayang anak. Kalau sayang anak beri dia rasa susah. Tulis perkataan ni. Kalau sayang anak, beri dia rasa susah, beri dia rasa sakit. Saya tak suruh pukul anak, bukan. Okey? Doktor suruh pukul anak, bukan. Dengar cakap saya ni, sabar dulu tak habis lagi. Kalau nak anak kita hebat dan berjaya, beri dia rasa susah, beri dia rasa sakit. Ini formula dia. Ini yang berlaku pada orang-orang hebat terdahulu. Dia bila rasa susah, rasa sakit, dia akan lebih menghargai kehidupan. Bila anak kita senang dalam hidup, sebab itu dia susah nak menghargai kehidupan. Saya pernah dengar ada mak ayah dia cakap apa? Dia kata saya dulu duk susah. Saya tak nak anak saya susah macam saya dulu. Salah. Mak ayah tak ajar, jangan cakap macam tu. Kena cakap macam ni, saya dulu susah. Jadi saya nak kalau boleh anak saya lebih susah pada saya. Bukan susah apa? Susah dalam berusaha dalam hidup ni, supaya bila kita berusaha kita akan buat yang terbaik. Bayangkan ibu ayah kalau anak kita senang dapat apa yang dia nak, sebab itu dia tak usaha. Sekarang ni senang. Orang dulu kan, saya ingat orang dulu mana ada tinggal rumah kat anak-anak. Adalah rumah kat kampung, tanah adalah sikit, ada sebahagian besar tak ada tanah, tak ada.
Jadi anak-anak usaha sendiri cari apa kata rezeki sendiri. Jadi dia faham tentang dia ni, sebab tu dia usaha lebih. Sekarang anak umur 20 dah dapat rumah, dah dapat kereta. Kan kita dulu mana nak cari kereta. Jadi anak sekarang senang. Tapi mak ayah ingat perkataan saya, jangan senangkan mereka. Lain macam ayah. Jangan senangkan mereka, susahkan mereka. Anak-anak marah kat saya ni. Tapi saya cakap ni untuk kebaikan adik-adik. Jangan marah saya, jangan kecam saya. Okey. Jadi saya cakap ni sebab saya sayang. Guna perkataan sayang. Nampak? Tu yang pertama. Okey. Yang kedua pula cerita ni, ada cerita juga. Iaitu sentiasa tunjukkan kasih sayang. Ni ada satu cerita, ibu ayah. Dia sebenarnya cerita sangat rapat di Bandar Udang Utama. Dia cerita dia gini, saya ada buat program dekat sekolah Perling, Perling 2, Sri Perling 2. Situ ada program, ini bukan 5 atau 6 tahun lepas lah cerita dia ni. Tapi segar ingatan saya sebab dia kena dengan apa yang saya nak cakap. Jadi dia ada saya buat program kebapaan. Alhamdulillah, lepas habis program tu ada seorang mak ayah di telefon saya. Dia kata, doktor, saya nak buat sesi kaunseling untuk anak saya boleh? Saya tanya, yang sekolah tadi, tapi bukan anak saya yang tadi tu. Saya nak anak yang pertama saya ni. Dia ni sikit, okey tak apa, apa-apa nanti Roger. Okey, seminggu lepas tu dia telefon lagi, doktor, saya nak sangat kalau boleh doktor datang rumah saya buat sesi dengan anak saya. Saya kata, datang klinik saya lah, baru sedap sikit, tempat terapeutik. Kalau kaunseling ni cerita dia ayat daripada terapeutik lah. Tapi dia kata, anak saya susah sikit lah doktor datang rumah. Dia ni keluarga India. Saya tanya macam mana anak kedua dia tu, dia kata selepas saya buat program tu, anak kedua dia memang meningkat. Power. Anak dia kedua tu macam dah berubah lah, lebih baik. Tapi masalah anak pertama, ni cerita sini habis sini lah. Anak pertama dia tak nak pergi sekolah, dia tak nak belajar. Tahun tu ambil SPM. Jadi dia kata tolong doktor datang rumah, tengok anak saya macam mana sebenarnya ni. Saya pun datang rumah dia. Bila dah pergi sana tu saya pergi rumah dia tu, masuk mula cakap dengan mak ayah dia, macam mana ni, apa yang berlaku. Dia kata minggu lepas patutnya dia ambil percubaan SPM, tapi dia tak pergi. Saya kata percubaan tak pergi? Dia tak pergi. Dia kata sama ni, belajar tak belajar sama je. Ramai je tak belajar jadi kaya. Dia punya ni budak zaman sekarang, mak ayah dengar, dia faham dia ni, tak belajar pun boleh berjaya. Ini antara benda yang salah faham ni. Nanti kita akan cerita, tak apa, jangan risau. Yang ni yang saya akan jawab nanti. Tapi saya nak cerita dulu ni, kata tinggal pula cerita ni. Okay, jadi boleh tak doktor buat sesi dengan anak saya? Okay, saya kata tak apa, dia kata, tu doktor buat sesi dan bilik anak saya boleh? Okay, tak masalah. Ada kursi, okay, cantik. Mula-mula tu anak dia berdua memang susah bercakap sikit. Kata 5. Besar pada saya, laki dah 5, besar, tinggi. Lepas tu kita dalam psikologi, dalam kaunseling ni kita ada teknik namanya bina repo. Bila bina repo tu cantik lah. Dia mana-mana akhirnya macam dia nak bual dengan saya. Okay, saya kata bukan apa, kita nak bual-bual je, saya nak bantu. Okay, jadi apa yang berlaku, saya cerita, saya tanya kenapa tak pergi SPM, kenapa tak nak belajar. Dia kata, tu ayat dia mak ayah cakap tadi, belajar tak belajar sama je. Tak belajar pun jadi kaya. Tu dia punya ayat dia tu. Saya kata betul ke? Betul ke kalau kita tak belajar? Belajar tu untuk apa? Saya tanya, belajar tu untuk apa? Belajar tu sebenarnya bukan untuk result. Dengar belajar sebenarnya bukan untuk result semata-mata. Tapi belajar tu adalah untuk bentuk sikap, untuk bentuk diri kita. Kalau belajar pun kita tak nak buat sungguh-sungguh, bayangkan bila lepas belajar, bila kita berada di alam pekerjaan, itulah perangai kita. Susah nak sungguh-sungguh dan rasa-rasa boleh berjaya. Kenapa orang-orang yang hebat berjaya tu? Sebab kadang dia dah belajar sungguh-sungguh, tapi ialah otak orang lain-lain. Tapi dia dah belajar yang terbaik, dan bila dia buat macam tu, sikap dia dah terbentuk. Mungkin tak ada rezeki pada ilmu, tapi bila dia dah besar, dia buat sesuatu, buat sungguh-sungguh, dia berjaya. Nampak?
Ingat mak ayah kena pesan ni pada anak-anak. Dan adik-adik pun dengar cakap saya. Apa dia? Belajar bukan untuk dapat result semata-mata. Result tu tambahan. Tapi yang utamanya adalah bentuk adab, sikap dan juga jati diri kita. Sebab tu kita kena belajar. Dan belajar bukan main-main. Belajar sungguh-sungguh. Saya kata saya main game sungguh-sungguh. Game lain. Game tu bukan benda. Dia gini, ramai orang kenapa hari ni ada yang sampai kita dengar dalam PKP ni ada yang bunuh diri dan sebagainya sebab mereka tak dapat cope masa belajar dulu dia tak buat sungguh-sungguh. Bila dia dalam keadaan alam dewasa ni dia tak tahu nak buat macam mana. Sebab tu dia nak sungguh-sungguh dah tak ada sikap tu. Tu yang akhirnya dia dah tak nampak jalan, dia bunuh diri. Sebab itu dengar cakap saya. Sebab itu kenapa kadang-kadang orang belajar ni dia bukan sebab sebab dia nak dapat keputusan tu. Tapi saya tengok orang hebat. Sebab tu kadang-kadang dulu masa result macam sikit je, tak pandai sangat. Tapi lepas sekolah, berjaya lain macam. Sebab dia tahu formula ni. Okay, kembali balik cerita tadi. Okay, jadi saya tanya dia. Saya tanya, dah kalau macam tu sayang tak mak ayah? Sanggup ke tengok mak ayah menangis siang malam sebab tak dengar cakap mak ayah? Dia kata biar. Tengok ayah dia dahsyat. Dia kata biar. Kenapa? Dia kata mak ayah pun tak sayang saya. Dia kata mak ayah dia tak sayang dia. Dengar betul-betul ibu ayah perkataan ni. Dia kata mak ayah dia tak sayang dia. Saya kata dia macam saya hati saya kata sebab tadi kat luar saya nampak betapa sayangnya mak ayah dia pada anak. Fikir anak siang malam. Dengan mak ayah dia cerita kat saya, dia tak mampu, dia kata anak dia ni kalau tuition ramai-ramai tak macam susah nak dapat. Mak ayah dia sanggup panggil guru tuition datang rumah ajar. Ayah mahal. Kalau memang ajar anak tu pun anak kata tak sayang. Saya tanya anak dia, siapa beli baju? Siapa beli seluar? Siapa beli handphone? Awak nak handphone awak dapat, awak nak baju awak dapat, awak nak apa saja dapat, betul tak? Dia kata, dia fikir sikit, dia kata betul juga. Tapi kenapa? Itu bukti kasih sayang mak ayah awak kepada awak? Dia saya tanya tu. Dia kata tak. Terkejut saya kata tak. Dia kata itu tanggungjawab mak ayah. Lain macam. Tengok dia ayat dia tu, itu tanggungjawab mak ayah. Macam-macam. Power anak sekarang. Dia pandai jawab. Saya kata lain macam budak ni. Bila dia kata tanggungjawab dah. Kenapa saya tak nak pergi kat situ. Saya tanya, kenapa awak kata mak ayah awak tak sayang awak? Sebab saya tak rasa dia sayang saya. Mak ayah tulis perkataan ni. Anak kita, kenapa dia tak dengar cakap kita? Kenapa dia kadang-kadang memberontak? Sebab dia tak rasa kasih sayang kita. Jadi mak ayah kalau settle ni, benda lain settle. Nak PDPR ke nak bagi anak belajar sungguh-sungguh, jadi settlekan dulu apa dia? Beri anak kita rasa kasih sayang kita. Saya tahu anak kita kadang-kadang dia rasa tapi rasa itu kurang. Kita nak bagi lebih rasa. Saya nak tanya mak ayah nak tak saya berikan 3 teknik ni, sekali dah ada 3 teknik untuk anak-anak kita rasa kasih sayang kita. Nak ke tak nak? Saya buka ni. Nak ke tak nak 3 teknik untuk anak kita rasa kasih sayang kita? Nak ke tak nak? Sila respon dekat ruangan komen. Dekat ruangan YouTube tu, nak ke tak nak? Berapa orang lah sekarang ni? Kita berapa orang kat YouTube ni? Kita ada 130 orang. Kita ada 130 orang. Nak? Okay, ada nak. Tu dia. Nak doktor. Okay, cantik. Yes. Sebab apa anak kita tak dengar cakap, dia tak rasa. Jadi sebagi ini kaedah psikologi. Sebab apa anak tak rasa? Sebab kita tak tahu teknik psikologi ni. Okay. Jadi nampak kena ada 130 orang yang jawab nak. Baru jadi. Okay. Jadi yang pertama. Okay, sedia pen kertas. Okay, yang pertama ni tampal. Yang pertama ialah, dengar betul-betul. Yang pertama adalah cium. Cium mana? Cium dekat pipi kanan kiri dahi anak kita setiap hari sekurang-kurangnya 3 kali.
cium anak kita dekat dahi, pipi, kanan, kiri dan dahi 3 kali sehari. Semua budaya, semua bangsa kena buat. Saya tak cerita banyak lah, kita ambil cerita orang putih dah lah. Cerita orang putih, kalau jumpa anak, ni yang keluarga berjaya lah, keluarga yang rosak dalam cerita tu yang ambil, yang cerita family biasa yang berjaya tu. Kan jumpa anak, dia akan cium anak dia. Anak keluar rumah, anak cium mak dia. Tu bukan kata budaya di Asia je. Di Western pun buat. Cium. Sebab saya nampak itu teknik dia. Okay. Cium pipi kanan kiri dahi. Dahi ni, dia ada cakra dia. Tu kalau nak cerita dalam dia ada cakra ajenas ni. Bila kat sini, ni kajian jadi dia mengaktifkan otak anak. Sel otak anak disebut emosi dan juga intelijen dia. Jadi bila intelijen dan emosi dirangsang, jadi dia mudah jadi pandai, mudah rasa sensitif dengan kasih sayang. Tu dia. Okay, yang pertama apa? Cium 3 kali setiap hari. Kalau rasa hari ni belum cium, cium sekarang. Panggil anak. Dekat sikit mak. Cium. Tu dia. Cantik. Anak cium mak pula. Anak cium mak. Ayah ada. Cium ayah sekali. Tu dia. Cium pipi. Dahi. Cantik. Mak ayah cium lepas ni. Mak ayah cium dahi pipi tu dekat kat lain tak apa. Kemudian. Tapi mak ayah kena juga. Itu ikatan kasih sayang juga. Okey, itu pertama. Yang kedua pula ialah peluk. Tulis. Peluk anak kita. Yes, peluk. Peluk, jangan peluk biasa. Peluk sungguh-sungguh. Peluk kuat-kuat. Biar dia rasa. Adik pun kalau boleh masa mak ayah peluk adik, peluk mak ayah. Rasa dek. Biar adik, bila kita peluk mak ayah tu, biar kita rasa macam mana badan mak ayah kita tu letih dia. Dia kerja cari duit untuk kita. Kita kan tak fikir. Mak ayah kita sakit kerana kita tu, peluk dia dek. Ada masa urut mak ayah kita. Tu dia. Kalau ada masa mak ayah minta anak urut juga. Belakang aku dah sini. Kita nak banyakkan sentuhan ibu ayah dan anak. Tu paling penting. Dia punya kunci dia sentuhan ibu ayah dan anak. Sentuhan dia akan menghasilkan energi positif yang akan menarik kasih sayang tu. Sebab apa? Ramai orang dia banyak kata bila besar dia banyak tak rasa kasih sayang mak ayah sebab kita kurang sentuh dia. Masa kecil je kita dukung dia semua. Tapi bila besar kita kurang sentuh. Tu antara penyebab dia jauh daripada kita. Jauh hati dia daripada kita. Jauh psikologinya daripada kita. Okay? Dah nampak kan ni Kena cium. Yang kedua kena peluk. Berapa kali sehari? 3 kali. Tengok cerita orang putih. Biasa tengok. Yang malam-malam ada ayah ke mak dia datang. Bila dia baca storybook storybook bacalah buku-buku cerita kan. Lepas tu dia akan peluk, dia cium anak dia, dia peluk dia peluk anak dia. Lepas tu dia cakap good night. Ada buat? Orang putih buat. Ni kalau orang Melayu lagi kena buat juga ni. Kalau kata masuk kalau orang Islam orang Islam kena buat juga. Itu antara sunnah. Sunnah tu. Cium, peluk semua sunnah. Dia kena dengan syarak lah kan. Tu dia. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga paling kritikal. Mak ayah dengar. Yang ketiga adalah bila dah cium, dah peluk, apa nak kena buat? Kena cakap. Waktu kita cium, waktu peluk tu cakap dekat telinga dia. Cakap dengan nada yang perlahan, dalam dan tegas. Guna ayat dia apa? Perlahan, dalam dan tegas. Okey? Bila kita cakap perlahan, dalam dan tegas, anak kita akan rasa. Akan rasa. Okey. Jadi, jangan anak kita jauh, 3 batu. Belajar. Memang tak masuk Okey. Sekarang dah pukul berapa sekarang? Sekarang dah pukul 10.27. Okey, rasa-rasa ada masa 11.27 doktor. 11.27. Kalau ikut yang kita rancang ni sampai pukul 11.30, tapi saya rasa doktor banyak lagi benda-benda yang nak dikongsikan ni. Tapi sebelum tu doktor, ada satu soalan ni, daripada cikgu kita ni. Okey. Cikgu kita, Cikgu Muhammad Tarmizi. Muhammad Tarmizi bin Ahmad. Dia kata kalau nak tanya lepas ni takut dah lupa. Okey. Jadi soalan dia ni saya rasa sangat menarik dan sangat relevan dengan topik yang kita bincangkan.
Lagi satu berdasarkan situasi semasa. Okey, apa yang dia tengok semasa dia menjalankan aktiviti PDPR, melihat respon pelajar-pelajar dia. Jadi terdetik dalam hati dia nak tanya doktor satu soalan. Okey. Jadi sekarang ni memandangkan kita dalam tempoh PKP, okey, Perintah Kawalan Pergerakan yang masuk saya kira dah bulan ketiga ni rasanya. Okey, jadi PKP ni memberikan satu implikasi lah, satu kesan secara psikologi kepada anak-anak pelajar kita. Okey, anak-anak pelajar yang kalau di rumah ibu bapa ada anak daripada darjah 1 mungkin sampailah ke tingkatan 6. Okey, jadi penerimaan di setiap tahap umur tu berbeza. Mungkinlah seminggu yang pertama, 2 minggu yang pertama seronok duduk rumah, tak perlu pergi sekolah. Tetapi kita dah sekarang ni 3 bulan, jadi dari segi psikologi tu saya kira sangat memberi kesan. Okey, tambah-tambah kepada pelajar yang mungkin peringkat umurnya masih lagi mentah, okey, peringkat sekolah rendah ataupun menjejak ke alam sekolah menengah tingkatan 1, tingkatan 2. Jadi apa tindakan ataupun apa pendekatan yang boleh ibu bapa serta cikgu-cikgu lakukan? Kalau di rumah ibu bapa lah, kalau di sekolah cikgu-cikgu ambil pendekatan untuk memastikan psikologi anak-anak semasa berhadapan dengan PKP ni dapat dineutralkan. Okey, maksudnya kalau ada yang stres, okey, apa tindakan yang boleh dilakukan? Okey, memastikan diorang ni stres tu tidak mencapai tahap seolah-olah menjadi satu bom jangka. Okey, lama kelamaan meletup. Okey, macam yang doktor cakap tadi, ada yang kes bunuh diri apa semua tu. Macam yang kita tahu, tengok dalam surat khabar, ada pelajar universiti yang terlalu stres sampai satu tahap tak mampu ditanggung oleh tuan badan. Okey, jadi apa pendekatan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa? Apa pendekatan yang boleh dilakukan oleh cikgu? Jadi kita berganding bahu, berganding tenaga untuk memastikan anak-anak pelajar ni dalam keadaan yang baik melalui sesi PKP dan juga PDPR. Okey, jadi itu soalan daripada cikgu kita. Minta pencerahan daripada doktor lah. Okey, terima kasih doktor. Dan saya rasa mungkin kita akan extend masa kan doktor? Berapa lama ni? Boleh, tak salah. Kita belajar, hidup belajar insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak doktor. Okey, terima kasih. Okey, bagi peluang kepada doktor untuk jawab soalan tadi. Respon. Terima kasih Cikgu Hafiz. InsyaAllah, terima kasih. Soalan cukup hebat. Itu kalau kita jadikan soalan tu memang jadi satu, orang kata, satu program lagi tu. Program 2 jam lagi tu. Nak jawab satu persatu tu. Itu kalau saya kata banyak teknik yang boleh digunakan. Dan saya juga ada buat satu buku e-book tentang teknik namanya stress formula terapi. Apakah terapi untuk kita boleh kurangkan stres. Dan saya letak lebih kurang ada 63 teknik. 63 teknik. Tapi mungkin saya akan ambil beberapa teknik saja daripada tu. Siapa berminat nanti di belakang. Okay, tapi nak cerita dia, salah satu teknik, saya bagi satu je pun dah power dah. Apa dia? Mak ayah kena banyak bercakap dengan anak. Dia kenapa orang stres? Sebab dia tak tahu macam mana dia nak meluahkan apa yang ada dalam hati dia. Bila dia tak luahkan, itu menyebabkan dia terkumpul. Benda masalah ni ialah energi yang negatif. Bila dikumpul dalam badan dia, tak dikeluarkan, tidak diriliskan, tidak dikeluarkan dalam dalaman dia, itu akhirnya terkumpul menjadi bom jangka. Itu meletup sampai macam-macam berlaku. Jadi kaedahnya ialah dengan berkomunikasi, dengan luahkan. Jadi mak ayah kalau dapat seminggu sekali sekurang-kurangnya duduk dengan anak, ada family time. Apa dia? Family time. Family time ni ambil sejam atau 2 jam duduk dengan anak-anak, tanya dia tentang kehidupan. Tanya dia apa yang berlaku dalam seminggu ni. Apa yang mak ayah boleh bantu dia. Tu cerita dia. Kadang-kadang anak kita dia takkan cerita kat kita kecuali kita tanya. Kadang-kadang tanya pun dia tak cerita. Jadi mak ayah kena ada skill juga, nama skill counselling untuk anak-anak ni. Jadi skill counselling ni kita boleh menerokai apa yang ada dalam jiwa anak-anak. Saya menjamin kalau anak-anak sentiasa bercakap dengan kita, sentiasa luahkan perasaan dan kita sentiasa cerita pada anak, kita akan rasa bahagia, kita pun akan rasa bahagia. Dan walaupun kita tak banyak duit lah sekalipun, kalau kata stres sebab ada duit, tapi kita akan rasa bahagia dengan keluarga tu sendiri. Okay? Maknanya ceritanya lah keluarkan.
adik yang dengar sekarang ni, anak-anak pelajar-pelajar dengar, mana kalau dapat mak ayah tak dengar, cakap boleh tak seminggu mak ayah duduk sama-sama, kita bincang-bincang, bual-bual, alah pun goreng pisang kan, duduk minum kan, beli air tebu, oh sedap kan, beli air kelapa, petang tu duduk sama-sama, anak-anak duduk semua bincang kan tentang kehidupan, bincang tentang apa berlaku seminggu. Itu teknik ni satu memang cuma mantap lah, nama dia family time. Okay, itu untuk mak ayah. Macam mana pula untuk guru-guru? Guru-guru ada tekniknya. Kalau guru-guru pula nak bantu pelajar, bukan kata nak bantu pelajar, kadang guru pun stres. Guru nak bantu pelajar tu satu cerita. Kadang-kadang guru nak bantu orang, dia pun stres. Macam mana nak bantu? Dia pun energi dia dalam. Okay, jadi guru pun nak kena settle. Kaedah kalau untuk guru settle, satu teknik saya bagi kat cikgu, namanya ialah sentiasa, nama dia kan, sentiasa bersedia dengan senyuman. Okey, maknanya gini, sentiasa bersedia dengan senyuman ni, saya boleh katakan gini, cikgu kalau kita buat sesuatu record, tapi waktu kita record terpastikan kita buat satu dalam keadaan senyum. Tu dia. Okey, bila cikgu kita buat record senyum, kita tengok balik record kita senyum, oi, dia lain tau. Dia sebenarnya bila kita tengok, kita cakap, cikgu memang cakap. Cikgu memang sentiasa luahkan perasaan, kan, saya tahu. Tapi cerita dia kadang-kadang tak sampai sebab mungkin tak ada tindak balas ataupun mungkin kita tak rasa diterima. Jadi cikgu cara dia, kita Afrika lain, kita boleh buat untuk diri kita saja. Cikgu mungkin buat PDPR, record. Lepas tu record, kalau rasa PDPR tu sama je, lepas tu tak payah ngajar dah. Ulang balik. Ulang balik record tu pada anak murid. Kadang-kadang saya nampak banyak PDPR, kata cikgu rasa stres sebab PDPR. Saya kata gini, PDPR dia record, kalau anak murid tak faham, berikan record kepada anak murid. Jadi anak murid boleh ulang-ulang benda sama. Cikgu tak ulang banyak lah. Antara penyebab kita stres ialah kita banyak ulang. Cikgu banyak ulang benda sama, stres rasa. Oh, buat benda sama je kan. Itu antara orang. Dia stres sebab dia banyak buat benda sama. Ada jenis orang macam tu, ada orang tak ada, tak masalah. Tapi kalau bagi saya bagus sebenarnya buat benda sama. Itu atau orang saya kata. Macam saya suka ulang-ulang bersama sebab semakin kita mengulang, semakin kita jadi pakar. Itu maknanya kaedah ialah kita betulkan minda. Tapi sebagai teknik kat cikgu tadi ialah sentiasa senyum, sedia untuk senyum. Maknanya bila cikgu record tengok senyum, nanti lama-lama kita kebiasaan. Bila kita suka senyum ni sebenarnya, dia akan menyebabkan kita kurang stres. Walaupun kita banyak masalah. Ni saya praktikkan untuk diri saya juga. Saya tak cerita orang lain, saya sendiri. Saya katakan dulu kan saya waktu belum PKP memang program memang padat kata kan. PKP dah tak ada apa kan. PKP dah program dah tak ada semua kan. Jadi kita macam mana nak buat kan. Yang jadi mangsa anak isteri apa dia. Ceramah kepada anak isteri dia. Tapi lain lah cerita dia. Okey, bila senyum ni saya praktikkan. Dari sebelum tu saya dah praktikkan dah. Walaupun dalam keadaan mungkin ada benda yang kita tak dapat apa kita nak, tak jadi apa yang kita jangkakan, tapi saya rasa bahagia. Saya rasa bahagia walaupun benda tu teruk macam mana pun, macam itu kecil. Sebab apa? Sebab saya praktikkan teknik sentiasa senyum. Dan saya sentiasa tengok jugalah gambar saya, muka macam comel ni. Jadi kita gembira rasa. Jadi cikgu boleh praktikkan, dah gembira tu, cikgu pun boleh cerita dekat pelajar. Boleh praktik kat pelajar. Jadi bila cikgu cakap dengan pelajar keadaan senyum, anak murid pun kadang-kadang tak faham pun jadi faham. Betul. Sebab senyuman guru itu. Jadi itulah dua teknik yang saya berikan. Nak lebih tu kita cerita belakang. Boleh cikgu Hafizi? Dua dulu. Ada 61 lagi kita adjust nanti insya-Allah akan datang. Boleh cikgu? Boleh. Boleh. Saya rasa dua tips tu dah menyeluruh nampaknya. Satu untuk ibu bapa, satu untuk cikgu. Dan tips untuk cikgu tu pun saya rasa sesuai untuk ibu bapa juga, sentiasa senyum dengan anak-anak, menunjukkan satu hubungan yang akrab lah. Betul. Okey. Jadi saya alu-alukan kalau ada soalan-soalan yang lain sementara doktor meneruskan perkongsian. Kalau ada soalan daripada cikgu-cikgu yang lain ataupun ibu bapa, boleh
tulis di ruangan komen dalam YouTube kita. Kalau cikgu mungkin boleh PM tepi saya kalau ada apa-apa soalan. Okey. Jadi terima kasih doktor untuk respon soalan yang tadi. Okey. Tapi gitulah, saya ingat kalau anda kata hari ni kita tak sempat nak habiskan semua, jangan risau. Saya cadangkan ibu-ibu, ayah-ayah, kalau ada guru-guru, ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, boleh follow saya. Saya biasa ada juga buat perkongsian di Facebook saya. Senang je tekan di Dr. Sufi Ramili. Dr. Sufi Ramili. Okay, tekan Dr. Sufi Ramili, itu Facebook sama, kat Instagram pun sama, dekat YouTube pun sama. Okay. Saya ambil satu contoh ni. Boleh buka dekat YouTube saya, tengok saya tunjuk sikit lah. Kadang-kadang rasa macam tak sempat ke apa kan. Okay, boleh tengok sini. Okay. Nampak tak saya buka YouTube? Ada nampak? Boleh? Cikgu Boleh nampak. Ni. Tak banyak lah. Kalau boleh, ala-ala dah buka tu subscribe, jangan lupa. Okay. Jadi ini kita kalau tengok kita ada banyak juga video-video amalan-amalan juga perkongsian saya sendirilah. Contoh kalau kata bagi yang Muslim, kita ada kelas-kelas fardu ain, amalan-amalan. Ni kita tunjukkan lah. Nanti boleh tengok balik. Tengok. Banyak. Ni pun ada kata-kata kita. Ada budak. Contohnya tidur awal, bangun awal. Kenapa? Tu. Cuba kita tengok satu kita buka tengok. Cerita hari ini tidur awal, bangun awal. Kepada yang mendengar, ramai orang silap dalam mengatur jadual tidur. Ada yang buat kerja atau study sampai lewat malam, lepas tu bangun lewat. Macam sama je. Mungkin juga badan jadi rosak sebab cara salah. Nak saya beritahu cara betul tak? Senang je. Tidur awal, bangun awal. Saya cadang tidur pukul 10 malam, bangun pukul 5 pagi. Buat kerja atau belajar pagi, baru otak fresh. Ilmu senang masuk, idea jadi hebat. Tak percaya ke? Buat dulu baru rasa. Tapi ingat, kena buat konsisten baru jadi. Okeylah, fikir-fikir kaya. Tu dia. Faham? Ringkas dia, tak payah panjang-panjang. Cakap ni tak panjang-panjang. Okay. Ini antara apa, kalau tengok program ada insya-Allah. Okay. Itu antara ni lah. Kalau Facebook pun sama, tekan dia nanti. Okay. Sebenarnya ada satu tajuk lagi yang best saya nak kongsi, tapi dahsyat sangat dah, kita dah tarik masin, takut mak ayah ada kerja-kerja lain ke boleh lagi ambil 10 minit ni? Cikgu macam mana? Boleh lagi ke 10 minit? 10 minit? Boleh lagi kita adjust 10 minit ke dah cukup dah ni rasa-rasa? Kita bagi 5 minit lagi ya doktor. Boleh lah. 5 minit termasuk dengan rumusan, rumusan ataupun refleksi untuk perkongsian kita pada hari ini. Okey. Boleh ya doktor? Boleh. Ya, kalau macam tu Alhamdulillah. Saya tajuk besarkan anak mengikut personaliti. Ibu ayah, kenapa anak kita kadang-kadang kita cakap dengan anak ni dengar. Kita cakap dengan anak yang kedua ni macam tak dengar, kan? Macam ni separa dengar, kan? Sebab anak kita lain-lain. Dengar perkataan saya, besarkan anak mengikut personaliti. Jadi kita kena kenal anak kita tu macam mana. Dan kadang-kadang kita rasa kita dah lama dengan anak kita dah kenal anak kita. Tapi kadang-kadang kita tak tahu teknik yang betul macam nak kettle. Macam mana kita nak handle anak kita yang macam-macam ni. Jadi saya ada satu ilmu, nama dia kenal anak mengikut urutan kelahiran. Tu dia. Apa dia? Apa dia nak kenal anak macam mana? Ni dia. Saya tunjuk sikit. Anak ni dia ada beberapa dia ada elemen. Dalam diri ada elemen. Anak pertama elemennya adalah tanah. Anak kedua elemennya adalah air. Anak ketiga elemennya adalah api. Anak keempat elemennya angin. Tanah ni anak pertama. Dengar siapa yang anak pertama boleh respon sikit tak? Saya anak pertama. Saya tengok saya beritahu anak pertama dia biasanya tegas, keras, dia leader. Tapi dia cenderung kurang kasih sayang. Mak ayah kalau nak jaga anak pertama ni jaga betul-betul. Takut dia cari kasih sayang di luar. Tu yang bahaya. Okey? Tapi anak pertama biasa dia independent.
Tu cara dia. Dan anak pertama biasa paling pandai. Sebab apa? Rangsangan otak banyak dilakukan pada anak pertama. Biasa kan anak pertama kan mak ayah excited. Okey, tapi anak kedua dah beza. Anak pertama dah dia independent, dia boleh buat sendiri, dia leader, marah pun dia kental, hati dia kental. Tapi berbeza anak kedua. Anak kedua lain macam. Anak kedua ni pelik. Kadang-kadang kita tak tahu nak buat macam mana. Dia ada dalam dunia dia sendiri. Anak kedua iaitu air. Dia mengikut bekas tapi ikut cara dia. Dia ikut cara dia. Jadi kita susah nak jangka anak kedua. Sebab itu ramai yang jumpa saya masalah anak kedua. Tapi anak kedua ada kelebihan. Anak kedua ni tak banyak cakap. Dia cakap bila perlu. Jadi cara nak settle anak kedua ialah dengan berikan rasional. Anak pertama nak settle, suruh dia banyakkan berkata-kata, bercakap dan luahkan perasaan. Okay? Tu anak kedua. Jadi bila kita boleh buat benda ni, bila kita teknik ni betul, anak kita mudah untuk kawal. Okay. Anak kedua ni saya beritahu tolong sama-sama mak ayah jaga betul-betul, bukan jaga tu kita kawal dia. Kawal kalau kita terlalu kongkong dia akan meletup, tu akan jadi tsunami, air, tsunami. Okay. Kaedah ialah kita pandu dia dengan fakta. Anak kedua macam tu. Okay. Sebab itu anak kedua kalau berjaya betul, kalau rosak betul. Itu biasa. Okay. Anak ketiga dia unsurnya adalah api, dia sensitif. Dia kadang-kadang gini, kadang macam tegur sikit maju, dia macam sensitif lebih. Dia nak perhatian, dia nak dipeluk, dia nak diberikan perhatian pada dia. Sebab itu siapa yang anak dia, isteri dia anak ketiga, suami anak ketiga, dia biasanya susah nak keluar rumah. Okay? Sebab dia nak bersama selalu. Dia nak peluk, kalau nak cakap dengan anak ketiga ni senang je. Pegang tangan dia, belai sikit, lepas tu cakap perlahan, masa cakap dia pegang lah. Pandang muka dia, senang nak dapat kawan. Okay, anak keempat lain macam sikit. Anak keempat dia unsurnya adalah angin, dia macam kat rumah kaki hilang. Dia suka keluar rumah, dia suka jalan, dia aktif, dia banyak cakap, dia ramai kawan. Itu anak keempat. Rasa-rasa kena tak dengan diri sendiri. Okay, kajian ni 80% betul, 20% salah. Kalau salah saya minta maaf, tapi memang ini kajian 80% kena. Sebab itu bila kita nak buat pada anak kita faham dia ni, dia menjadi. Okay, cara nak cakap dengan anak keempat macam mana? Cara dia ialah kita suruh dia duduk, kita bawa dia, bukan duduk, kita bawa dia keluar, buat jalan-jalan. Waktu jalan-jalan tu cakap. Dia jangan cakap kat rumah, dia panas. Okay, dia angin, dia suka jalan, dia otak terbuka gitu. Itu cara psikologi. Kadang-kadang kita tak tahu teknik ni, kita hentam sama semua, tak jadi. Okay, nampak? Okay, nak lebih lanjut, nak tahu lebih lanjut, saya cadangkan boleh tak mak ayah kalau ada rezeki, kalau ada lebihan rezeki tu, saya cadang dapatkan buku boleh. Dapatkan buku namanya Ibu Bapa Terbaik Anak Hebat. Buku ni saya ada letakkan dalam Facebook saya, ataupun ada link, nanti cikgu boleh bagi link. Tapi saya sebelum saya nak buku ni, saya nak bagi satu benda yang sangat-sangat bernilai pada mak ayah, iaitu ibu percuma. Tapi ibu ni khas untuk Muslim je, sebab dia saya cerita doa dalam tu. Cerita doa-doa Asmaul Husna. Tapi kalau yang non-Muslim nak psikologi, dapatkan buku ni. Dan buku ni kita ada ANAK. Ni siapa yang saya cerita ni ada dalam buku ni. Nanti boleh dapatkan daripada link yang akan diberikan, insyaAllah. Kita bukan nak jual, tapi nak cerita dia tu sebab tak sempat. Kalau sempat boleh nak cerita semua ni. Jadi saya kata rugi sangat kalau mak ayah tak dapatkan buku ni. Tak apa, tekan je link, nanti kita boleh ejah macam mana. Okay. Dan satu lagi, kalau ada kata hari rasa nak dengar lagi saya bercakap, saya ada satu lagi program pada 13 hari bulan 8, saya beri percuma juga pada mak ayah, tapi itu bukan melalui sekolah, tapi terus direct dengan saya, nanti boleh daftar di link juga yang diberikan. Itu percuma, jangan risau. Saya nak sangat beri ilmu pada mak ayah, sebab saya kesian mak ayah sekarang. Kadang-kadang kita bukan tak sayang anak, sayang sangat anak je tak faham-faham. Kan? Jadi cerita dia, kita belajar ilmu ni, kita mampu jadikan diri kita ibu bapa terbaik, dan kita mampu bantu anak kita jadi anak yang hebat. Rasanya itu dah jadi satu, orang kata, kesimpulan dah, rasa-rasanya dah tak ada apa dah. Dan saya nak sangat kalau boleh jaga makan. Dalam PKP jaga makan.
khusus anak-anak kalau boleh bagi makan makanan yang baik untuk otak. Jadi saya ambil satu sekian, ada ni 10 makanan yang baik, boleh tuliskan. Ini 10 makanan yang baik. Tapi cadang kalau boleh ambil makanan tambahan, bukan obat bukan produk ke apa, cari kismis. Kalau boleh cari zabit merah. Zabit merah tu bagus. Dan kitab sebut itu boleh menguatkan ingatan dan menyembuhkan kebanyakan sakit-sakit dan penyakit-penyakit. Susah nak cari, cakap kat saya. Kita ada ejah nanti insyaAllah. Okay, bukan promote, cakap. Okay, rasa itu saja cikgu. Rasanya cukup dah rasanya. Dah lebih 45 minit ni rasa. Okay cikgu, itu saja rasa-rasa untuk hari ni. Rasa dah tak ada soalan tak? Ada soalan lagi ke? Abi laju dah dia cikgu. Ada satu soalan, tapi soalan tu sudah dijawab oleh doktor sebentar tadi. Besarkan anak mengikut personality. Ada dalam senarai saya ni. Sebab setiap anak potensinya berbeza, kemampuannya berbeza. Jadi soalan tu sudah dijawab oleh doktor. Terima kasih, alhamdulillah. Sebenarnya menjadikan masa kita tu digunakan secara maksimal. Okey. Soalan dalam senarai dah dapat jawapan tu. Okey. Jadi jutaan terima kasih majlis ucapkan kepada yang berbahagia Dr. Muhammad Nur Al-Sufi bin Romli atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat. Saya yakin, saya yakin dan kita semua yakin perkongsian dari yang berbahagia doktor sebentar tadi banyak membuka minda kita. Betul seperti mana yang doktor cakapkan, seperti mana yang doktor nyatakan, 1 jam sangat terhad. 1 jam sangat terhad kerana ilmu ini bila kita explore, bila kita teroka, semakin kita rasa tak tahu dan semakin kita rasa nak tahu. Jadi kepada rakan-rakan guru, kepada ibu bapa, anak-anak pelajar yang masih inginkan, yang masih inginkan perkongsian daripada doktor, boleh rujuk seperti mana yang telah doktor nyatakan sebentar tadi melalui YouTube channel, boleh rujuk melalui Facebook. Sekarang ni kita ada banyak medium, kita ada banyak platform yang boleh menghubungkan kita. Dan doktor juga ada nyatakan sebentar tadi akan datang satu program, satu program yang akan diadakan khusus kepada ibu bapa. Jadi kepada ibu bapa, rakan-rakan guru yang berminat, boleh rujuk kepada maklumat yang telah dinyatakan oleh doktor sebentar tadi. Sekali lagi jutaan tahniah, jutaan terima kasih, penghargaan kepada doktor atas perkongsian informasi yang sangat bermanfaat, yang menenangkan jiwa kita dalam saat getir, dalam saat yang kita rasakan sangat sukar ini. Baiklah hadirin sekalian, sesi ceramah telah sempurna, begitu juga dengan sesi soal jawab. Kita dalam agenda penutup, mengakhiri program pada hari ini. Walau bagaimanapun tidak lengkap rasanya tanpa ucapan daripada kepimpinan SMK Bandar Uda Utama, iaitu Puan Pengetua kita. Jadi hadirin sekalian, melengkapi atur cara program hari ini, majlis dengan segala hormat mempersilakan Yang Berusia Puan Suhaila binti Abdullah, Pengetua SMK Bandar Uda Utama, untuk menyampaikan ucapan penghargaan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator, Cikgu Nur Hafizi. Yang dihormati Tuan penceramah kita pada pagi ini, Dr. Muhammad Nur Al-Sufi bin Romli. Sekejap ya. Boleh dengar ke saya cakap? Boleh. Boleh dengar suara saya? Okey. Boleh dengar Puan, boleh dengar. Boleh. Okey, yang dihormati YDP PIBG SMK Bandar Uda Utama, Tuan Haji Muhammad Fauzi bin Tahir, barisan AJK PIBG.
terima kasih. Barisan penolong kanan, rakan-rakan guru kanan mata pelajaran, para ibu bapa, penjaga, guru-guru SMK Bandar Udara Utama, juga AKP. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini, pagi ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Tuan Penceramah kita pada pagi ini atas kebersamaan dengan menyampaikan satu perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat. Saya sendiri rasa memang sangat tersentuh dengan apa yang Tuan Penceramah ceritakan sebentar tadi. Memang banyak kebenarannya dan memang itulah kita sebagai ibu bapa, mungkin dalam kita sebagai seorang ibu atau bapa, kita mungkin tidak sedar ada kalanya kita terlepas pandang banyak perkara, tetapi pastinya dengan perkongsian ilmu daripada doktor tadi, banyaklah membuka minda jiwa kita supaya kita faham anak-anak kita dengan lebih dekat. Jadi saya harap perkongsian ini dapat dimanfaatkan oleh kita semua, warga SMK Bandar Udara Utama dan juga para ibu bapa, dan mungkin juga dapat mendapatkan ilmu selanjutnya tambahan melalui media-media yang doktor telah kongsikan tadi. Saya juga ambil kesempatan sebenarnya untuk mengucapkan terima kasih kepada Puan Nur Suriza binti Johar, mantan guru bimbingan dan kaunseling SMK Bandar Udara Utama, yang sebenarnya yang banyak membantu saya sebenarnya untuk berurusan dengan Tuan Doktor untuk menyediakanlah sesi pada pagi ini yang memang sangat menariklah pada saya sendiri. So saya harap kerjasama ini kita dapat teruskan pada masa-masa akan datang. Saya ucapkan terima kasih kepada YDP atas kerjasama, dapat bersama-sama sebagai satu pasukan untuk menjayakan majlis pada hari ini. Tahniah saya ucapkan dan ucapan penghargaan saya daripada SMK Bandar Udara Utama kepada semua yang terlibat, perkongsian yang hebat. Semoga dia terus dijadikan panduan dalam mendidik anak-anak kita dalam era yang serba mencabar ini. Saya juga mohon maaf sekiranya ada salah dan silap daripada pihak saya sendiri, SMK Bandar Udara Utama. Semoga kita dapat bertemu lagi di satu masa lain dalam keadaan yang sihat dan juga mungkin dengan lebih banyak perkongsian yang menarik, insya-Allah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas ucapan dari Puan Pengetua sebentar tadi. Baiklah hadirin yang dihormati sekalian, yang berbahagia Tuan Penceramah kita pada hari ini, yang dihormati YDP PIBG, yang berusaha Puan Pengetua, rakan-rakan guru, para ibu bapa yang sangat dikasihi sekalian. Maka dengan itu sempurna sudah acara program kita pada hari ini. Amat besar harapan saya selaku moderator yang diamanahkan untuk mengelola acara agar program ilmu yang sangat bermakna ini dapat memberikan manfaat kepada semua yang turut serta sepanjang program ini bersiaran. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Saya pasti setiap dari kita yang beragama Islam pasti menitipkan doa ini dalam kehidupan seharian kita. Dan antara intipati doa ini adalah memohon agar dikurniakan keturunan, yakni anak cucu yang soleh dan yang menenangkan hati. Justru sebagai ibu bapa, sebagai penjaga, biar ranjau melintang, biar onak mendatar. Kuatkan jiwa untuk terus mencari apa sahaja yang positif di sebalik segala kejadian yang negatif. Bersama kita memperkasakan institusi kekeluargaan, membentuk keluarga yang bahagia, lagi mendamaikan. InsyaAllah. Yakinlah kita. Kita semua adalah ibu bapa yang terbaik. Kita semua adalah ibu bapa yang cemerlang. Kita semua adalah ibu bapa yang terbilang. Bukan untuk orang lain, tetapi untuk anak-anak kita. InsyaAllah. Ucapan syabas dan tahniah kepada semua yang turut serta sepanjang program berlangsung.
Semoga kita semua tergolong dalam golongan insan yang cemerlang di dunia dan terbilang di akhirat, insya-Allah. Sebelum saya melabuhkan tirai atau cara mewakili seluruh warga kerja di sebalik tabir, mohon maaf zahir dan batin sekiranya ada kesilapan dan kekurangan. Saya juga menyusun 10 jari memohon kemaafan jika ada tutur kata yang tidak disenangi sepanjang saya mengendalikan majlis pada hari ini. Sesungguhnya kekurangan itu adalah kekhilafan saya dan yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi jutaan penghargaan dan terima kasih buat yang berbahagia Dr. Muhammad Nur Al-Sufi bin Romli atas perkongsian yang sangat bermanfaat, sangat berguna pada hari ini. Untuk maklumat yang lebih lanjut, boleh subscribe Dr. Sufi Channel di saluran YouTube. Lebih banyak informasi yang boleh dikongsikan oleh Dr. di channel beliau. Okey, akhir kata, semoga bersua lagi di lain hari. Sekian sahaja. Salam hormat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor atas perkongsian hari ini. Terima kasih Doktor. Terima kasih YDP PIBG Tuan Haji Fauzi. Terima kasih Puan Pengetua atas kepercayaan untuk saya mengenalikan program hari ini. Semoga program hari ini memberi manfaat kepada semua. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Saya pun terima kasih jugalah pada semua, khususnya pengetua PIBG, pada Cikgu Hafizi insyaAllah. Ya, insyaAllah. InsyaAllah. Okey. Sangat Jadi, bermanfaat Doktor, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi saya minta diri dulu Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dr. Sufi, terima kasih. Nanti apa-apa kita, ya, waalaikumsalam. Okay. Nanti kita update. Okay, thank you. Thank you Cikgu Hafizi. Terima kasih banyak.